Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muaz bin Muhammad Wani Bafri, yang saya kasihi sahabat-sahabat rakan seperjuangan serta para pendengar sekalian. InsyaAllah, kali ini saya akan membentangkan pembahasan berkaitan seorang tokoh dakwah bertetapan dengan mata pelajaran BIQ 4353 Usulul Dakwah wa Tara'iquha, iaitu Abu A'la Al-Maududi. Baik, sebelum meneruskan pembentangan lebih lanjut, suka untuk saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama diberi Ummi Aina binti Zulkifli. Saya merupakan pelajar ijazah Sarian Muda Al-Quran dengan kemudian tahun 3 di College University Islam Perlis, UIPS, di bawah naungan Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Kebangkitan kembali Islam menjelang abad ke-15 Hijrah atau 20 Masihi ini memperlihatkan suatu fenomena yang menarik perhatian dunia dengan seruan kembali kepada Islam sebagai suatu tuntutan ummah di seluruh dunia. Rata-rata umat Islam begitu gairah untuk mendalami dan menghayati Islam. Ini dapat dipahami daripada ramainya orang yang aktif dalam gerakan Islam melalui berbagai-bagai pertubuhan. Pada abad ke-20 Masihi ini menyaksikan beberapa tokoh dalam penyebaran dakwah mereka terhadap agama Islam. Al-Maududi merupakan salah seorang sarjana dan ulama Islam yang terkenal dalam abad tersebut, telah menarik minat saya untuk memberi yang terbaik dalam tugasan ini. Antaranya ialah kenapa saya memilih Al-Maududi: kesungguhan beliau dalam menegakkan agama Islam, kewibaan beliau dalam mempertahankan Islam, dan yang terakhir kerana saya mempunyai bahan yang mencukupi, insya-Allah. Seterusnya, marilah kita sama-sama menghayati biografi Al-Maududi. Beliau diberi nama Sayyid Abu Al-A'la Al-Maududi. Beliau dilahirkan pada 25 September 1903 di Hyderabad, India. Dari sudut keturunan, beliau ada hubung kait dengan Khawajah Qutb ad-Din Maudud, iaitu pengasas satu tarikat sufi yang terkenal di dunia Islam. Manakala dari segi pendidikan beliau hanya dididik oleh bapanya dan beberapa orang ulama sahaja. Selain itu, beliau juga tidak mendapat pendidikan formal Inggeris, namun beliau menguasai bahasa tersebut dengan baik sekali. Buktinya, beliau mampu menterjemahkan bahasa daripada bahasa Inggeris ke bahasa mereka sendiri. Okey, seterusnya keadaan masyarakat beliau. Berkaitan dengan pendidikan beliau, ada hubung kait dengan keadaan masyarakat beliau. Kerana ketika itu keadaan masyarakat beliau dipengaruhi oleh pengaruh Barat melalui penjajahan British di India terlalu kuat, maka ayah beliau mengambil inisiatif atau mengambil keputusan untuk mendidik anak-anaknya sendiri kerana tidak ingin anak-anaknya dipengaruhi oleh pengaruh Barat atau Inggeris. Okey. Keadaan masyarakat beliau juga ketika itu, falsafah kebendaan begitu berpengaruh. Khurafat dan bid'ah menjadi-jadi. Lenyapnya kesatuan umat Islam dan kuatnya api perkauman yang melenyapkan kesatuan umat Islam itu sendiri. Maka
dengan keadaan masyarakat beliau itu, beliau menjadi tokoh dakwah yang sangat berwibawa sekali. Dan dalam pendakwahan beliau menggunakan manhaj dakwah dengan beliau banyak menggunakan tulisan seperti buku, majalah dan akhbar. Beliau juga menggunakan saluran lisan, yakni penyampaian melalui ceramah-ceramah. Selain itu, beliau juga menyatupadukan masyarakat Islam melalui Jamaah Islamiyah. Beliau menekankan hal-hal berhubung dengan pemerintahan Islam dan pembinaan masyarakat, dan beliau mengaturkan program-program dakwah yang berbeza-beza antara golongan masyarakat. Di sini yang bermaksud golongan tua, cara tua. Golongan muda, cara muda. Seterusnya, usaha dakwah beliau terhadap Islam, yakni beliau pada tahun 1920 beliau menyertai gerakan Khalifah. Kerana dalam masa tersebut ada sedikit permasalahan dalam gerakan tersebut, maka pada tahun 1941 beliau menubuhkan sendiri Jamaah Islamiyah, yang mana itulah pendekatan beliau dalam berdakwah. Seterusnya, kerana sikap istiqomahnya dengan berpegang teguh kepada ajaran Islam dan sebaliknya. Beliau, jika itu betul, maka betul lah. Jika itu salah, dengan setegas-tegasnya beliau mengatakan itu salah. Dan setiap tokoh pasti ada cabaran di dalam dakwah mereka. Maka Al-Maududi ini mempunyai cabaran yang dihadapi beliau ialah beliau dipenjarakan sebanyak 2 kali dan mendapat perintah hukuman gantung. Namun tidak sebenarnya perintah hukuman tersebut dibatalkan. Kesimpulannya, qauluhu ta'ala waltakum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Prinsip dan konsep Islam yang dipersembahkan Al-Maududi merangkumi keseluruhan ajaran pokok Islam. Di sinilah letaknya kejayaan beliau sebagai salah seorang ulama dan mujaddid teragung dalam abad ke-20 Masihi. Beliau juga berjaya mengetegahkan pemikirannya yang menyeluruh terhadap ajaran Islam bertetapan dengan konsep Islam sebagai ad-din yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Wallahu a'lam. Hanya itulah sekadarnya dan seringkas-ringkasnya saya mampu memberi pembahasan berkaitan dengan tokoh dakwah Al-Maududi. Untuk mengetahui lebih lagi, bolehlah kita sama-sama untuk mencari sebanyak yang mungkin rujukan-rujukan lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.